Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina ila sawa'is sabil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ini pun ayat jawab syubhah. Seperti mana yang kita telah dengar baru-baru ni, apabila Allah Ta'ala sebut sahaja sebagai bandingan dalam Quran, maka akan ada sahaja golongan yang mempersendakan bandingan yang Allah Ta'ala beri. Sebab mereka ikut akal, mengutamakan akal, membelakangkan wahyu. Bagi manusia yang beriman, yang hati dia tu memang terbuka untuk menerima ajaran wahyu Tuhan, maka apabila ada sahaja titahan daripada Tuhan dia, daripada Allah Ta'ala, dia dengar sahaja titahan tersebut, sama ada kadang-kadang mengikut akal dia tu macam tak boleh terima. Kalau ikut akal semata-mata. Tapi oleh kerana dia tu golongan yang beriman, yang mana apabila mari sahaja khabar daripada Allah dan juga Rasul, dia sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Itu golongan yang beriman. Tapi bagi orang yang bermasalah, golongan yang bermasalah ni golongan yang Allah Ta'ala sebut dah, pada hati mereka tu ada penyakit zair.
sejenis penyakit ragu-ragu. Bila penyakit ragu-ragu, mari yang sesuatu benda yang bagi dia tu dari segi akal dia tak nampak, maka dia akan timbulkan kesamaran, dia akan timbulkan syubhah. Bukan kata ayat Nisa ni, banyak ayat lagi dalam Quran Allah Ta'ala sebut kerana golongan-golongan yang tidak menerima ajaran yang dibuat oleh Nabi ni, perangai dia serupa berlaku. Baik daripada kalangan musyrikin, baik daripada kalangan ahlul kitab, baik daripada kalangan munafikin, perangai hak tulah berlaku. Nisbah pada tak seikut wahyu Tuhan ni, sifat tu ada berlaku pada 4 golongan tu. Dalam surah Muddassir, apabila Allah Ta'ala sebut sahaja alaiha tis'ata asyar, penjaga neraka ni ada 19. Ada lalu di kalangan mereka, Allah kau 19. Ke 19,000. Mari pula pupuk musyrikin Mekah, dia kata, kalau bos 19 penjaga neraka, nak harap ke apa, dia kata. Buat mu ramai ke? Kalau mu ditakdirkan masuk neraka, pupuk mu ni pakat 100 orang tu pegang sah malaikat. Lepas tu, tarik lagi malaikat penjaga ni. Pakat pegang belakang agak, jadi hak lebih lagi tu, lari tu daripada neraka. Dia guna akal dia. Allah pun jawab, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Tidaklah Allah Ta'ala menjadi penjaga pada neraka itu kecuali daripada kalangan malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Dan tidaklah kami menjadikan, kami menyebut bilangan penjaga neraka tu kecuali illa fitnah, kecuali dia tu adalah merupakan ujian kepada golongan-golongan yang kafir. Sebab pokok ni bila dengar lafaz-lafaz seumpama ni, dia akan waktu bik pelik-pelik selalu. Orang yang telah ada dalam hati dia tu penyakit keraguan pada agama. Tapi benda tersebut apabila didengari oleh golongan yang beriman, liyastaiqinal ladzina amanu. Liyastaiqinal ladzina utul kitab wal ladzina amanu. Dan orang yang beriman pula bila dia dengar sahaja berita tu daripada Allah, hati dia makin teguh. Golongan-golongan yang berpandu kepada kitab wahyu Tuhan ni, bila dengar sahaja berita tersebut, dia makin yakin. Begitu juga dengan orang yang beriman. Sini disebut dua-dua, ahlul kitab, iaitu orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah, kemudian orang itu beriman, tidak melakukan syirik kepada Allah. Jadi golongan ni bila dengar sahaja perkhabaran tersebut, dia tidak dia hanya berkata, kami apa yang kami dengar daripada wahyu Tuhan, kami beriman. Nu'minu kama ja'ah. Kami beriman seperti mana dia mari, lagi tu kami beriman. Tapi bagi orang yang dalam hati dia ada penyakit, dia akan mempertikaikan bermacam-macam, seperti mana dalam ayat yang kita nak baca. Jadi dalam ayat yang kita nak baca ni, golongan-golongan yang dalam hati dia tu ada penyakit, dia tengok-tengok dalam Quran ni, ada disebut laba, ada disebut lalat. Jadi bagi dia apa dia sebut benda-benda gini mo ni, benda ni tidak penting mana ni. Dah mu kata kitab Quran ni kitab wahyu Tuhan, apa dia sebut lagi ni? Allah jawab mari, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia satu zat yang sama sekali tidak malu pun untuk mengadakan perbandingan. Ayadriba mathalan ni untuk mengadakan perbandingan, untuk nak bui tamsilan, nak bui contoh kepada kamu, tujuannya untuk kamu faham. Bukan sebut semata-mata tu, untuk nak bui kepahaman kepada kamu. Setiap dalam contoh dalam kitab Allah ni bertujuan untuk nak bui manusia tu faham. Dan kalau manusia tu tak boleh faham, dia ada masalah sebenar. Dia ada masalah. Sebab dalam ayat lain Allah sebut, tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Contoh-contoh yang kami sebut dalam kitab kami ni adalah merupakan suatu bandingan yang kami adakan kepada manusia. Dan contoh tersebut tidak dapat difahami kecuali golongan-golongan yang tahu sahaja. Alim sini dengan makna orang yang yakin. Sebab nak hasil keyakinan itu daripada pengetahuan dia. Sempurna pengetahuan, maka sempurna keyakinan.
Nah, keyakinan seseorang itu berpandukan kepada banyak mana dia tahu. Keyakinan seseorang itu terhadap Allah Ta'ala tu berpandu sejauh mana, banyak mana dia kenal Allah, banyak mana dia menyelusuri sifat-sifat Allah dalam kitab dia ni, maka dia akan datang ke kefahaman yang mendalam, makrifah dia terhadap Allah. Nah, kalau dia tidak main dengan kitab Allah, mulut sahaja kata faham, kata kenal, tapi hakikat tidak kenal. Sebab tain jembok tu dia tidak tarik Allah, dia cari benda lain. Jadi segala contoh dan bandingan yang ada dalam Quran ni untuk kebaikan manusia. Tapi bagi orang yang masalah ni, dia rasa tu tak patut contoh-contoh seumpama tu. Nah, jadi Allah kata, nah, dia tidak malu pun untuk mengadakan perbandingan ma ba'udatan, nah, perbandingan benda hak sekecil-kecil seumpama nyamuk. Nah, maknanya benda yang lebih kecil lagi daripada nyamuk pun tak ada masalah. Dalam Quran disebut lagi ni. Maknanya bandingan yang disebutkan dalam Quran ni ba'udah, nyamuk. Jadi ma tu diguna atas dasar untuk litaklil ataupun litahkir, untuk memperkecilkan sesuatu, nak beritahu dah nyamuk ataupun lebih kecil lagi daripada nyamuk. Fama fauqaha, sama ada nyamuk ke ataupun lebih kecil lagi daripada nyamuk, kami boleh ada ke bandingan kalau kami nak buat. Apa masalahnya? Nah, ini dalam Quran, dalam hadis Nabi pun ada disebut, lau kanatid dunya tazinu indallah, fi riwayatin ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, tu bandingan lagi dalam hadis Nabi. Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, lama a'ta kafiran minha, wa fi riwayatin lama saqa kafiran minha syurbata ma'in. Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, nak uya orang faham apa dia? Dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Itu contoh bandingan yang Allah beri itu. Dan juga Rasul dia ada ke bandingan nak suruh manusia ni faham. Nah, nak suruh manusia ni faham. Kalau contoh yang Nabi bawa dalam hadis dia tu, supaya kita ni semua kenal gapakah yang dimaksudkan dengan dunia. Yang mana dunia tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dengan mata'. Diguna pakai kepada dunia ni mata'. Mata' ni asalnya perca kain yang digunakan oleh wanita yang mari bulan untuk tutup kemaluan dia, nak beritahu hinanya kedudukan dunia. Nah, jadi kalau dunia tu ada nilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk tu janah ba'udah tu, itu adalah bandingan. Jadi sini hadis tersebut nak mensyarahkan, nak menghuraikan makna fama fauqaha. Sebab dalam ini sebut sesungguhnya Allah Ta'ala satu zat yang tidak malu pun dia untuk mengadakan bandingan, untuk memberi tamsilan, contoh ma ba'udatan, makhluk yang seumpama nyamuk, fama fauqaha, dan yang lebih kecil lagi daripada nyamuk. Gapo dia lebih kecil lagi daripada nyamuk? Dalam syariat ada disebut, iaitu janah ba'udah, sayap nyamuk. Hak kecil lagi daripada nyamuk, sayap nyamuk. Pas sayap nyamuk besar mana? Dengan kulit bawel, besar kulit bawel lagi. Betapa kecilnya, nak faham. Jadi contoh yang seumpama ni, kalau dengar macam nyamuk, macam lalat, macam laba, apabila dengar sahaja berita ini kepada mereka yang beriman, fa ammal ladzina amanu, maka adapun golongan-golongan yang beriman, faya'lamuna, maka mereka tahu sini dengan makna yakin. Mana-mana lafaz dalam Quran apabila dia mari di atas tajuk tahu, maka sebenarnya makna dia tu memberi makna yakin. Nah, jadi faya'lamuna, mereka tahu, yakni mereka yakin, annahul haqqu mir rabbihim, bahawa contoh tersebut adalah merupakan suatu benda yang hak daripada zat yang mencipta dan memelihara mereka. Nah, gapo dia hak itu? Dia faham bahawasanya itu adalah kalam Ar-Rahman. Dia faham itu adalah titahan Allah. Maka dia kata memang benar apa sahaja yang diberitahu, disampaikan melalui lidah Nabi SAW di atas tajuk kitab Allah, maka orang beriman akan beriman dengan sepenuhnya tanpa mempertikai walaupun sikit. Tapi orang yang dalam hati dia tu ada penyakit, kokok mana pun dia akan cari. Nah, dia akan cari, dia akan kona kau tu, kona kau ni, untuk nak menimbulkan syubhah, kesamaran.
Yang mana segala kesamaran tu mereka sendiri ada kan? Nah, orang beriman kok mana pun tidak tergugak dengan kesamaran hak dia reka tu. Dia je duk kacau reka kau tu, reka kau ni, pas nak suruh kita kata lagu tu. Nah, dia sebenarnya hak ragu-ragu dalam hati dia tu. Tetap firman Allah, tetap titah Allah. Tak boleh nak terlegak, tak boleh nak terima bulat-bulat. Hati yang bermasalah. Wa ammal ladzina kafaru, maka ada pun golongan-golongan yang kufur, yang engkar. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Maka mereka apabila mereka mula mendengar contoh ataupun tamsilah yang terbit daripada kalamullah ataupun kalamur rasul, mereka akan berkata, yaqulun, kalau diguna pakai pada orang kafir, mulut dia kata, hati dia intikak. Dalam hati dia tu memang penuh keraguan. Lalu keraguan dalam hati itu dizahirkan melalui lidah mereka. Lalu fayaquluna, lalu mereka berkata dengan lidah mereka, madza aradallahu bihadza mathala. Apakah yang Allah Ta'ala inginkan daripada contoh yang seumpama ni? Nah, dia pertikaian lalu, maknanya Allah Ta'ala dah apa dia ayat contoh gini ni, sedangkan dia satu zat yang maha tinggi. Nah, bagi orang kafir yang tidak terima langsung apa yang dibawa oleh Nabi juga, dia akan mempersendakan. Nah, bagi golongan munafik kan, dia akan royak. Dia akan royak atas rasa tajuk gapo? Allah Ta'ala dah mu kata dia zat yang paling sempurna gapo. Lepas tu mu royak pula cerita-cerita sebut lalak. Maknanya Tuhan yang paling sempurna nak sebut cerita lalak. Zat yang memiliki kuasa mencipta yang sempurna, tiba-tiba mu sebut sebagai tamsilan yang dia sebut dalam kitab dia ni, lepas labalah ada. Nah, jadi apakah yang Allah Ta'ala inginkan daripada lafaz ni? Nah, maka hasil daripada bandingan tersebut, Allah Ta'ala beritahu natijah dia, yudillu bihi kathira. Allah Ta'ala menyesatkan dengan contoh dan bandingan yang ada dalam kitab dia ni, kathira, ramai juga daripada kalangan manusia. Nah, bukan sikit, ramai. Wa yahdi bihi kathira, dan dengan contoh yang sama, Allah Ta'ala memimpin ramai juga daripada kalangan manusia. Nah, iaitu golongan-golongan yang beriman kepada Allah. Nah, dengan contoh-contoh tadi menyebabkan iman mereka makin bertambah, makin kuat. Nah, jadi orang kafir ni kadang-kadang, ataupun golongan-golongan yang syirik, ataupun golongan yang dalam hati dia tu ada masalah, ada penyakit, dia buat berbagai-bagai syubhah. Dia reka kesama rekod tu, dia reka kesama rekod ni, atas dasar untuk nak menggugatkan golongan yang beriman kepada Allah. Nah, kalau tidak, mereka tak buat kerja, tak ada faedah dia buat timbulkan kesamaran, kecuali untuk nak menggugatkan pegangan orang yang telah beriman. Hak tu kita dituntut supaya belajar kitab Allah ni. Kelebihan kita mengaji kitab Allah ni, marilah apa saja syubhah, marilah apa saja kesamaran, sebab kita Allah bersama dengan kita. Nah, hati kita ni tidak akan mudah menerima satu-satu kesamaran. Sebab apa? Telah dibenteng oleh kitab Allah. Tapi kalaulah hati kita tu tidak ada benteng daripada kitab Allah, tidak ada benteng kerana kita tidak talaki kitab Allah, maka dia akan mendatangkan bahaya. Dia boleh menimbulkan keraguan pada setiap orang, pada seseorang tu. Jadi benteng untuk nak menepi segala-gala perkara ni, tak dapat tidak kita kena berdamping dengan kitab Allah. Berdamping sama dengan dia, kemudian belek dia, buka dia, baca dia, tadabbur makna dia, akan kuat selalu dalam mak kita. Jadi orang-orang yang mengadakan syubhah, dia sendiri reka-reka buat syubhah gitu, buat syubhah gini, berbagai-bagai syubhah dia buat. Kalau kita nak tulis rasa sebutir kitab pun tidak habis syubhah. Terlalu banyak syubhah. Nah, cuma kita biar tahu kebenaran. Hak syubhah tu kita tak mengaji, tak apa. Mengaji kebenaran. Selain pada kebenaran, syubhah lalu. Mudah. Nah, ni kita nak mengaji bab syubhah pun memang tak ada masa gila kita. Sebab syubhah ni akan sentiasa timbul semua. Ikut zaman tu. Zaman lah ni melalui internet, syubhah melalui internet cara dia. Nah, jadi kebenaran tu tetap benda yang sama. Jadi kebenaran tu kita kena mengaji. Nah, bah kebenaran nak cari mana? Dalam kalamullah, dalam kalamur Rasul. Kebenaran duduk dalam dua perkara ni. Nah, sebab tu Nabi beri jaminan. Marilah masa mana, zaman mana, ketika mana sekalipun, apabila kalamullah dan kalamur Rasul ni jadi pegangan kita, jadi sesuatu yang kita kita tadabbur dia, maka dia akan jadi satu benteng yang kuat kepada kita.
segala kesamaran orang duk buat tu, kita akan rasa bodoh sungguh dia ni duk buat syubhat lagu ni. Kita mari dalam hati kita perasaan tu. Tapi kadang-kadang syaitan pula nak perubah kita. Dalam keadaan kita royak dalam hati kita bodoh tu, kita zahir ke mulut bodohmu. Terperangkap juga dengan tipu daya syaitan ni. Sebab jawab balik, jawab dengan guna benda yang tidak baik. Orang pihak-pihak yang berada di pihak batil, memang bagi dia tu mulut-mulut huduh gapo tu memang pesen dia dah. Tapi kadang-kadang kita ni pergi celupar juga, ikut tabiat dia, ikut serupa dengan dia. Dari satu sudut tu mulut tak comel tu serupa dengan dia. Ini peringatan untuk kita dan untuk kita semualah. Bukan kata ditujukan kepada siapa-siapa tak. Wa ma yudillu bihi illa al-fasikin, dan tidaklah wa ma yudillu bihi, dan dia tidak menyesatkan dengan contoh dan bandingan tersebut illa al-fasikin, kecuali golongan-golongan yang fasik. Fasik sini fasik yang ia dikira kufur. Sebab kalimah fasik ni asal dia tu umum, makna dia merangkumi orang beriman dan orang yang tidak beriman. Asal daripada kalimah fasik. Sebab fasik tu sendiri makna dia al-khuruj anit ta'ah, keluar daripada ketaatan, maka kita panggil fasik. Orang Islam sendiri apabila dia tidak semaya, sebab semaya itu adalah merupakan suatu arahan supaya ditaati, kena buat, lalu dia tinggal semaya, dia tidak semaya, maka dia dikira seorang fasik. Dan begitulah dengan hukum-hukum lain, apabila telah ditetapkan kefarduan dia, lalu orang itu tidak ikut, tidak amal, tidak lakukan dalam kehidupan dia, maka dia itu dikira fasik. Cuma orang tersebut dalam dua keadaan. Kalau dia tinggal semaya dengan keadaan dia rasa semaya ni memang hukum Tuhan pun, dan memang kita wajib buat pun, tapi kita tak buat, dia panggil dosa besar. Tapi kalau atas dasar dia tak semaya, apa? Sebab dia bagi dia ni semaya ni satu benda yang membebankan, maknanya dia tak terima hukum Tuhan ni. Dalam hati tu ada sifat ingkar, maka dia dikira murtad, tidak dikira Islam. Jadi fasik dia tu fasik kufur. Fasik hak mula-mula dia panggil fasik orangnya, maknanya fasik yang masih lagi dalam kategori Islam tapi dia fasik. Tapi sini oleh kerana dia mempertikaikan contoh bandingan daripada Allah, ayat Quran ni tak nanti ke banyak, satu huruf sahaja kita pertikaikan dia, sudah dikira kita murtad, keluar daripada agama. Ni mempertikaikan banyak ni, sebab contoh-contoh dalam kitab Allah ni banyak. Oleh kerana tu fasik sini kita kata dia tu adalah munafik, dan munafik ni dia bukan Islam, walaupun pada zahir dia tu berpenampilan sebagai Islam. Nak uji jelas lagi makna munafik ni siapa? Mereka-mereka manakah yang disebut ataupun yang dimaksudkan dengan fasik dalam ni? Yakni badal dianya allazina yanquduna ahdallah, iaitu mereka-mereka yang sentiasa membatalkan perjanjian mereka, membatalkan perjanjian mereka terhadap Allah. Min ba'di mitsaqi, setelah mana mereka berjanji untuk memenuhi ataupun untuk nak menunaikan janji tersebut. Cumanya perjanjian yang dimaksudkan dalam ayat ni tu gapo dia? Perjanjian yang dimaksudkan dalam ayat ni gapo dia? Ahdullah tu gapo dia? Ahdullah tu sendiri. Sebab ini ayat ni dikira nak menyebut sifat-sifat golongan fasik. Fasik yang jenis kufur. Jadi golongan fasik yang jenis kufur ni, sifat-sifat dia, ciri-ciri dia, kriteria tu kita kena tahu lah. Sebab tu dalam kitab Allah, daripada awal sampai akhir, kebanyakannya Allah Ta'ala dia akan cerita apabila sebut kesesatan golongan Ahlul Kitab Yahudi ataupun Nasara, maka Allah akan ceritakan sifat-sifat mereka. Begitu juga apabila Allah Ta'ala menyatakan hukum yang bakal mereka terima di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan sebut dengan ulaika. Ulaika ni satu kalimah dalam bahasa Arab yang memberi makna al-mausufuna bima dzukira, mereka-mereka yang bersifat seperti mana telah disebut sebelum ni. Bermakna sifat mereka tu dia ambil kira. Oleh kerana tu dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut 4 teras golongan sesat. Golongan munafikin, golongan Nasara Kristian, golongan Yahudi dan juga golongan musyrikin. Hak disebut dalam kitab Allah Quran ni 4 golongan tu. Lepas tu hak lain-lain lagi tu pecah daripada dia. Sebab zaman Nabi, zaman penurun wahyu tu, golongan-golongan macam golongan Khawarij, golongan Syiah dan sebagainya, Mu'tazilah dan sebagainya tu tidak ada lagi. Tapi pada mereka tu ada sifat-sifat ni.
Ada sifat-sifat bila kita tilik tengok molek, oh ni perangai Ahlul Kitab Yahudi ni, oh ni pula perangai Nasara, oh ni pula perangai munafikin. Nah, kadang-kadang satu firqah golongan sesat tu ada pada dia ada 4 sifat golongan ada belaka. Perangai Nasara ada juga dia, perangai Yahudi degil pun ada juga dia, perangai munafik ada juga. Perangai munafik juga menyamar jadi Islam. Nah, lepas tu perangai musyrik ada juga pada dia. Akidah syirik dua nego ada juga pada dia. Oleh kerana tu dalam ayat yang kita nak baca ni, kita kena tengok sifat-sifat yang Allah Taala sebut. Jadi allazina yanquduna ahdallah, iaitu yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan golongan fasik ialah mereka yang sentiasa merombak ataupun sentiasa membatalkan perjanjian mereka terhadap Allah. Ada beberapa pendapat ulama. Nah, pendapat yang pertama, bila kata ahdullah, bila sebut janji Allah, janji Allah ni ketika mana dia terima janji tersebut. Satu pendapat mengatakan janji ni berlaku di alam arwah, seperti mana yang sabit pada satu ayat ayat yang berbunyi alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kata dia perjanjian itu berlaku pada alam arwah. Tapi nak sabitkan perjanjian itu berlaku di alam arwah, banyak perkara nak kena selesai. Nah, banyak perkara yang nak kena selesai. Jadi kena tahu banyak maklumat. Lepas tu ada beberapa fakta yang tidak menepati. Oleh kerana tu Hafiz Ibn Katsir, dia sebut dalam kitab dia sebut pendapat tu, tapi dia tidak pilih. Hak dia pilih, dia kata perjanjian itu bukan berlaku di alam arwah. Tapi semasa manusia tu duduk atas dunia dah berlaku. Itu satu pendapat. Jadi pendapat yang kedua, pendapat yang Hafiz Ibn Katsir pilih. Jadi bila kata pendapat yang Hafiz Ibn Katsir pilih tu, ketika mana berlaku perjanjian? Berlaku perjanjian apabila ditujukan kepada golongan Ahlul Kitab Yahudi dan juga Nasara. Dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Dalam tu penuh benar dengan arahan supaya taat pada perintah Allah dan mengikuti ajaran Taurat dan juga mengikuti ajaran Injil. Dalam ajaran Taurat dan juga Injil, dalam tu ada tersebut tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semasa zaman mereka tu, ada sebahagian daripada mereka masih lagi berpegang teguh dengan kitab Taurat. Itu dipanggil masih lagi berpegang dengan janji mereka terhadap Allah untuk nak mematuhi. Sebab makna perjanjian kepada hamba adalah merupakan setiap arahan, setiap titah Allah mestilah ditaati. Sama ada arahan tersebut berbentuk suruhan, kena buat, ataupun arahan berbentuk larangan. Dua-dua kena taat belaka. Maknanya apabila ada sahaja arahan berbentuk suruhan, maka kena buat. Tengok pada arahan pula. Kalau dah dalam arahan tersebut, dalam khitab arahan tersebut dengan lafaz yang tegas, maka wajib mentaati dia, tinggal dia berdosa. Tapi kalaulah arahan dia tu tidak bentuk tegas mana, maka buat dia tu boleh pahala, tinggal dia tidak dikira dosa. Dalam bahasa istilah kita guna, satu tu hak wajib, fardu, yang kedua kita panggil sunat. Begitu juga dengan larangan Allah, arahan tapi berbentuk larangan. Maknanya kedua-dua tu tuntutan daripada Allah. Allah arah supaya kita jangan buat, Allah arah supaya kita buat. Jadi arahan supaya tidak buat ni kita panggil nahyun, larangan Allah, nahyullah. Jadi dalam larangan Allah ni bagi dua juga. Kalaulah larangan tu beserta ancaman, dengan kata lain larangan lepas tu ada ancaman pula, maka dia adalah merupakan sesuatu yang wajib diikuti. Iaitu kalau buat mu dikira dosa, kalau mu tinggal kalau mu buat dikira dosa, kalau mu tinggal mu boleh pahala. Dalam bahasa istilah kita panggil haram. So lagi larangan yang tidak tegah mana, larangan yang tidak tegah mana, maka dia jenis pesing. Kalau buat Allah marah tapi tak dikira dosa. Tapi kalau kita tinggal atas dasar perkara ni tidak disukai oleh Allah, boleh pahala. Bahasa istilah kita panggil makruh. Kenapa? Jadi itu semua adalah merupakan tuntutan Allah kepada hamba. Siapakah hamba yang dituntut untuk mentaati perintah tu? Jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali kesemua ni supaya mereka mentauhidkan aku dalam ibadah.
Maknanya makhluk yang pasti mukallaf adalah manusia dan juga jin. Jadi setelah mana Allah ciptakan jin dan manusia, Allah bebankan kepada mereka beberapa hukum, ya, yang terdiri daripada hukum itu ada yang berbentuk amrullah, suruhan Allah, ada yang berbentuk nahyullah, larangan Allah. Kedua-duanya mesti ditaati, mesti diikuti. Jadi dalam kitab Taurat pun ada benda yang sama. Nah, suruhan Allah, larangan Allah terdapat dalam kitab Taurat. Tapi ada di kalangan ahlul kitab, dia baca dah kitab tu. Nah, apabila sampai masa tiba waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit, ditabalkan sebagai seorang nabi dan rasul, mereka tak ikut perjanjian. Maka itulah yang dimaksudkan mereka membatal perjanjian. Perjanjian yang termaktub dalam kitab mereka tu, mereka tak seikut. Bila tak seikut saja, itu dipanggil membatal perjanjian. Sebab selama ni apabila mereka telah jadi seorang Yahudi, maknanya mereka telah mengikuti ajaran Taurat, sebenarnya mereka telah berjanji untuk nak ikut ajaran Taurat. Tapi dalam ajaran Taurat, dalam kitab Taurat sebut dah lah, maknanya apabila Nabi akhir zaman itu telah zuhur, telah zahir, telah ditabalkan menjadi Nabi dan Rasul, maka kamu ni semua ni kena ikut ajaran Muhammad. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW sebut, andai kata Nabi Musa hidup zaman aku, Nabi Musa juga kena ikut syariat yang dibawa oleh aku. Tapi mereka degil. Nah, jadi mereka tak seikut perjanjian itu, dipanggil membatalkan perjanjian. Itu satu golongan. Satu golongan lagi, nah, mereka yang telah mendengar segala perjanjian, mereka tak mengaji pun kitab Taurat, mereka tidak mengaji pun kitab Injil. Nah, iaitu golongan musyrikin dan juga munafikin. Dua-dua golongan ni dari segi hakikatnya sama je. Dari segi hakikatnya sama, sebab dua-duanya mengingkari Nabi. Orang musyrikin dia beza dia sikit ya, iaitu orang musyrikin dia mengingkari Nabi secara terang-terangan. Bila Nabi sebut saja, Nabi beritahu saja segala arahan dan titah Allah, iaitu Nabi sampaikan saja wahyu Allah kepada mereka, mereka pertikai satu persatu. Tapi apabila Nabi datangkan hujah melalui wahyu, menyebabkan mereka tidak mampu lagi untuk jawab balas, nah, maknanya mereka telah keluar dalam hujah, mereka telah kalah dalam hujah. Namun di masa yang sama mereka tak seikut. Tak seikut itu pun dipanggil membatalkan perjanjian. Nah, begitu juga dengan golongan musyrikin, golongan munafikin. Pokok munafik ni duduk dalam majlis Nabi. Nah, maknanya depan Nabi, bila Nabi royak sesuatu tu hangguk. Bila dia masuk majlis buat dia, maka dia mulalah dak buat cerita macam-macam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semasa dia dengar, walaupun dia berada dalam majlis Nabi, hati mereka tidak terima. Nah, jadi nisbah pada tidak terima tu serupa je dengan musyrikin. Bezanya hak ni nyamak Islam, hak satu lagi menzahirkan kekufuran mereka. Nah, natijahnya dua-dua dalam neraka belaka. Nah, cumanya bagi munafik berat sikit sebab duk patak neraka. Nah, sebab dia menyamar. Dia boleh menyusahkan Nabi kita kerana zahir dia tu Islam, tapi hakikat dia kufur. Jadi itulah perjanjian yang dimaksudkan dalam ayat ni. Nah, maknanya mana-mana sahaja golongan yang apabila mendengar sahaja isi daripada kitab Allah ni tak seikut. Baik golongan yang ada pada mereka kitab Allah yang terdahulu, nah, daripada kitab Taurat ataupun Injil ke, tak terima, tak seikut juga daripada kitab tu pun dikira membatalkan perjanjian. Dan isi perjanjian dalam kitab Quran dan juga mana-mana kitab samawi lain, dah, isi yang paling utama ialah Allah Ta'ala menuntut daripada sekalian manusia dan juga jin supaya mentauhidkan Allah. Hak ni hak paling penting sekali. Sebab semua para nabi dan para rasul apabila diutuskan pada kaum masing-masing, Allah Ta'ala cerita khulasah pengutusan mereka dalam kitab dia ni, iaitu nabi masing-masing akan bawa umat dia supaya menyeru seru Allah Ta'ala sahaja dan melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala sahaja. Dah, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Salah satu ayat yang disebut kepada kaum Ad, dah, diutuskan saudara-mara mereka, iaitu rasul tu daripada anak beranak mereka sendiri. Siapa dia? Nabi Hud. Qala, seruan dia nya intipati seruan yang dibawa oleh Nabi Hud kepada kaum dia, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, hendaklah kamu mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Itu seruan para nabi. Dan begitu jugalah ke semua para nabi yang diutuskan kepada kaum masing-masing, seruan yang sama.
sapalah kepada Rasul terakhir iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan seruan yang sama. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, hendaklah kamu semua ucap dengan lidah la ilaha illallah dan terima dengan hati kamu. Yakni tidak ada ilah lain yang layak dipuja, yang layak diseru, yang layak diminta bantuan kecuali Allah. Dah. Natijah dia tuflihu, kamu akan dapat kejayaan. Dunia akhirat, dua-dua berjaya. Nah, tapi tak saya terima juga. Tak saya terima juga. Nah, jadi tak saya terima setelah mana datang bukti dan dalil yang jelas, itu dipanggil merombak perjanjian. Jadi antara sifat mereka laginya, ayaqta'una ma amarallahu bih. Dah, mereka memutuskan ma amarallahu bih, hubungan silaturahim ya Allah Ta'ala arahkan supaya dihubungkan. Nah, yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Nah, mereka memutuskan hubungan silaturahim yang mana silaturahim tadi tu Allah Ta'ala arahkan supaya disambung, dihubung. Ni hubungan silaturahim ni kena beringat. Nah, kadang-kadang seorang itu dia ada masalah dengan saing dia ke, dengan teman rapat dia ke, tak puas hati, tak kecek lebih pada 3 hari. Lebih pada 3 hari dikira memutuskan silaturahim. Oleh kerana tu jaga sikit. Tak, kita orang Islam ni kena jaga. Dan biarlah kita ni jadi orang hak mengaji lah. Jadi orang hak cerdik. Sebab dalam Islam ni orang hak mengaji tu hak dikiranya. Nah, sebab apabila tidak mengaji, dia panggil jahil. Bila jahil, golongan ni bermasalah. Dia akan buat sesuatu berdasarkan dia tidak tahu. Tindakan yang dia buat tu berdasar tidak tahu. Tapi kalau tahu dah buat juga, dia panggil golongan degil. Tu ada balasan khusus pula. Nah, tahu dah tak boleh buat gini. Bila orang kata salah, dia pun nak betul hak salah dia, nak kata betul juga. Dia panggil jahil juga, jahil basik dia panggil. Hak mula-mula tu jahil pasal jahil. Jahil apa ni, jahil basik, jahil basik. Jahil kedua tu jahil murakkab. Hak jahil basik ni paling mudah basah. Kalau kita tengok duk tepi jalan, duk lepok, bapa tak gini, tak buat gini. Bila kita royak, dia mau tahu dah kalau tak semaya gini. Tahu ke tak? Oh, tak tahu ni. Pas reti ke tak semaya, tak reti. Kita pun ajar dia pun ikut so. Itu dia panggil jahil basik. Jahil basik ni adalah satu golongan yang mudah basah. So lagi jahil murakkab. Dia panggil double triple jahil. Berganda jahil dia. Ni golongan yang paling bermasalah. Dia perasa hak dia tahu tu betul, sedangkan hak dia tahu tu tak betul. Bila kita kata tak betul ni, dia kata betul. Betul juga, bermakna murakkab tu. Jahil mula-mula kerana dia salah faham. Jahil yang kedua, kita kata ni salah ni, dia kata mu tak tahu. Dah, walaupun telah didatangkan bukti dan dalil kepada dia pun, dia duk macam itu, dia panggil berganda jahil. Dan jahil kedua ni jahil yang payah nak ubat dia. Nah, punca berlaku kedua-dua jahil ni apabila jauh daripada sumber agama. Jauh daripada sumber agama kita Allah dengan sunnah Rasulullah, maka akan sama ada seorang itu terjebak dengan jahil basik ataupun jahil murakkab. Dia tak boleh lari. Sebab sifat orang yang sentiasa berpegang dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah ni, dia payah nak ada jahil murakkab dia. Dah. Sebab sekok mana pun dia dididik oleh wahyu Tuhan, cara dia. Apabila kamu telah dapati bukti dan dalil, mu kena jadi seorang yang bersifat waqaf. Orang sifat waqaf ni maknanya duk kerah-kerah dia bila kata mari dalil daripada kitab Tuhan, lembek selalu dia. Kena jadi gitu. Nah, ini perangai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni orang backing. Siapa tak kenal Sayyidina Umar? Kalau sebut Sayyidina Umar kat zaman dia, orang pakat kia belaka, senyap belaka. Takutnya orang. Sebab dia kalau buat satu kesalahan, kalau betul-betul benda tu salah dari segi syariat, dia jalan bawa cemeti sama. Dia akan pihak lalu, tak kira siapa. Saing dia, hak dia lantik jadi sebagai governor mana-mana pun, kalau buat salah, dia timbuk dia. Kita kalau saing, kita mikir banyak kali, tapi dia kata atas dasar agama, aku tak kira siapa. Ini perangai Sayyidina Umar. Dah, satu ketika dia nak menghadkan mas kahwin wanita. Dia kata kita ikut cara Islam lah, bapa dua mahar gini-gini. Tiba-tiba bangun seorang wanita, mu nak kata gapo pada satu ayat Quran ni yang membenarkan, maksud dari mafhum daripada ayat tu membenarkan tak ada masalah mahar, kalau nak letak mahar sekalipun. Tapi jangan sampailah membebankan. Sayyidina Umar apabila dengar ayat tu tidak jadi. Dia sebenarnya dia nak jadikan undang-undang dia. Maknanya setiap wanita apabila setiap lelaki apabila nak kahwin dengan mana-mana wanita, tak payah mahar banyak. Dia nak buat undang-undang zaman dia. Bila wanita tu bangkit dalam majlis dia beritahu tentang ayat tu, Sayyidina Umar terus senyap. Terdiam dia.
Itu dia panggil sifat waqaf. Dan itu adalah merupakan sifat ahli syurga. Kita kena ada sifat tu. Jangan kerana kita mengaji tak sapa tepat, bila orang beritahu sesuatu ini sabit daripada kitab Allah, ini sabit daripada sunnah Rasulullah, kita masih lagi dengan kita. Tak kena tu. Dah. Itu dia panggil kita kita nak bangkai tu atas dasar apa? Atas dasar ikut hawa nafsu kita. Tapi bagi orang yang berpegang pada kitab Allah, bila dengar ni kitab Allah, paling-paling kurang dia kena cermat. Dah. Kalau tak saya terima, tak saya gaduh terima pun kena cermat. Tak apa? Kita tawakuf dulu, kita tengok mula. Hak tu hak paling-paling kurang. Biar berada pada kedudukan tu. Dia panggil waqaf. Jangan jadi orang degil doa. Nah. Jadi kena beringat. Jadi bab masalah hubungan silaturahim ni kadang-kadang kita duk perhati tengoklah. Ada memang berlaku masalah sungguh pun. Dan kadang-kadang memang salah daripada pihak sayang kita tu. Tapi kadang-kadang dia telah minta maaf. Dia telah minta maaf kepada kita, tapi oleh kerana kita ni ego kita tinggi. Luak muka makna macam. Lepas tu tak tegur siapa. Marah lebih pada 3 hari. Lebih pada 3 hari tu gak dosa lalu dikira. Lepas tu nak ubat dia lagu mana? Salah seorang tu kena wisalah. Jumpa wisalah. Macam contohnya kita tu ada masalah dengan seseorang sayang kita. Memang masalah berlaku. Cuma dalam Islam ajar masalah berlaku bukan menyebabkan putus hubungan silaturahim. Hatta suami isteri apabila bercerai sekalipun tak boleh sampai tahap dia balah putus terus. Kalau kita baca dalam surah Baqarah kita akan jumpa tentang ayat tolak. Cara-cara dia tu Allah ajar juga. Sebab apabila satu pasangan suami isteri duduk sekali memang tak ngam, ada sahaja masalah yang timbul, maka dalam syariat ada jalan penyelesaian dia. Habis-habis tak boleh nak bernama kan? Tolak lagi lah. Tapi cara-cara yang Allah ajar tu, kalau kita baca dalam ayat tersebut, Allah ajar supaya silaturahim tu tidak putus. Maknanya bukanlah berlaku penceraian atas dasar benci daripada hati dia. Maknanya nak berpisah mengikut syariat. Maksud utama adalah syariat. Ni sampai tahap dengan sayang rapat kita pun, ataupun dengan sahabat handai kita pun, berlakulah sesuatu yang memang tidak kita suka. Dan kadang-kadang memang salah tu salah di pihak dia. Maknanya kebenaran di pihak kita. Tapi walaupun kebenaran di pihak kita, tidak membenarkan kita ni siapa nak putuskan hubungan dengan dia. Cuma dalam bab hubungan silaturahim ni masih panjang lagi bab dia. Dia ada kait dengan bab golongan-golongan. Kalau orang tu jadi pendorong kepada kesesatan, patut kodok kita bertegur sapa dengan dia, tu ada bab dia pula. Hal ni kita kecek ada rasa sama-sama Islam kita, yang sama akidah dengan kita, yang sama berpegang kepada ajaran kitabullah dan juga sunnah Rasulullah ni. Berlaku masalah. Jadi apabila berlaku masalah, jangan withdraw lebih 3 hari. Kalau tidak, kita berada dalam laknat. Itu kena beringat. Dan apabila cara penyelesaian dia mudah ya. Kalau berasa malu nak minta maaf mula-mula ni enggak, jumpa dia wisalah sekali. Senyum kau sekali. Lepas wisalah sekali, kita wisalah, dia tak saya jawab. Hak tak saya jawab tu dikira dosa. Hak wisalah tu lepas gerah dah. Maknanya salah satu pihak tu biarlah. Walaupun kadang-kadang ego kita tinggi. Ego tu kerana hawa nafsu kita. Tapi kok mana kena letak syariat biar duduk depan. Jangan jadi degil lebih sampai tahap nak canggah syariat pula. Jadi sini salah satu sifat golongan. Sifat-sifat mereka yang fasik adalah mereka memutuskan hubungan silaturahim yang Allah Ta'ala arahkan supaya hubungan itu disambung. Dan juga mereka wa yufsiduna fil ard. Mereka melakukan perkara-perkara kerosakan di atas muka bumi. Jadi perkara yang merosak ke atas muka bumi ni banyak. Termasuk tidak menerima perjanjian. Ini boleh dikatakan khulasah ataupun kesimpulan kepada sifat-sifat golongan tersebut. Maknanya segala-gala amalan apa yang mereka buat yang disebut oleh Allah Ta'ala sebelum ni, melanggar perjanjian, memutuskan hubungan silaturahim, tidak mentaati perintah Allah, itu semua dia panggil fasadu fil ard, kerosakan di atas muka bumi. Sebab tu kadang-kadang hari ni kita tengok musibah pelik-pelik yang berlaku. Musibah pelik-pelik berlaku kerana kerosakan yang berlaku, kerana kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Kadang-kadang orang salah faham, dia ada katakan manusia ni sodak bukit, kita taruh bukit, maka turunlah musibah. Bukan fasad tu yang Allah nak maksudkan. Fasad tidak taat perintah Allah. Dari segi akidah tidak tidak ingin mentauhidkan Allah. Hak tu fasad. Merombak perjanjian.
Asal perjanjian nak taat perintah Allah, tapi langgar juga, tidak taat perintah Allah. Hak tu fasad utama. Jadi zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Dah. Zahirnya ataupun berlakunya kerosakan di lautan ataupun di daratan. Dah, maknanya berlaku kerosakan di atas muka bumi ini bima kasabat, dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sebut tangan tapi mewakili semua anggota. Nah, zikrul juz'i yuridu bihi al-qullah. Sebut satu juzuk anggota tapi dimaksudkan seluruh anggota manusia. Manusia tu buat fasad dengan tubuh dia, dengan diri dia, melakukan kerosakan dari segi engkar atau taat perintah Allah dia buat. Maka zahirlah kerosakan atas muka bumi. Nah. Jadi jangan bawa kepada satu arah saja. Ni buat apa ni berlaku kerosakan gini? Kerana dia taruh bukit, maka bagi musibah. Lepas tu tak okeylah. Kalau kata taruh bukit berlaku runtuhan, hal tu munasabahnya setempat tu je. Lepas tu kerosakan tempat lain, mari tsunami timbul banjir, sampai beberapa negeri selah. Tu lagu mana pula? Kerosakan yang dimaksudkan situ ialah kerosakan di segi akidah, kerosakan di segi amalan. Lepas tu ubat tak suri jadi gitu, kena sebar ajaran wahyu ni. Kita Allah tu kena sarankan, kena galakkan kepada umat Islam supaya dia mengaji. Sebab ni termasuk dalam doa Nabi kepada orang yang belajar Quran, kemudian dia ajar pula Quran itu kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu ialah golongan yang belajar Quran. Belajar pecah kepada dua, belajar dari segi baca dia, belajar memahami makna dia. Lepas tu, lepas mengaji, lepas belajar, umat Islam ni, umat akhir zaman, umat Nabi ni, dia bukan pasal duduk senyap. Dia bukan pasal umat abid. Tahu-tahu buat amal, sorang dia banyak-banyak dak. Pesen dia kena tabligh kepada orang lain, kena sampai kepada orang lain. Balighu anni walau ayat, sampai daripada aku walaupun satu ayat. Hak gapo hak kita tahu, hak kita faham sungguh. Makna dalam Quran, kita sapa kepada orang lain. Lepas tu kepada siapa kah? Golongan yang patut kita sampai dulu. Ada keluarga kita dulu hak makan cekok. Hak orang lain tu menyusul-menyusul lah. Sampai pula dengan penuh hikmah. Jadi golongan-golongan yang sifat merekanya merombak perjanjian, memutuskan hubungan silaturahim dan juga melakukan kerosakan atas muka bumi, ulaika, tengok, ulaika, mereka-mereka yang bersifat sedemikian, al-mausufuna bima dzukira humul khasirun. Mereka adalah golongan yang benar-benar rugi. Mereka adalah golongan yang benar-benar rugi. Rugi bila? Dunia ke akhirat, dua-dua rugi. Cuma rugi di dunia tu tidak zahir, tidak nampak tengok. Nampak tengok bila? Di akhirat. Maknanya di akhirat nanti akan zahirlah kerugian terhadap mereka. Sebab atas dunia ni, hari ni ramai Allah tidak zahirkan kerugian mereka. Sebab dia duk lawan Tuhan. Tak terima, duk mempersendakan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kehidupan mewah. Harta kadang-kadang tu, tak habis nak makan dah pokok dia. Harta yang dimiliki pokok dia. Kalau tengok di Malaysia sendiri pun, orang hak soho dalam bab banyak harta ni pun kadang-kadang memang bukan Islam pun dia. Maknanya dari sudut zahir macam dia tu tidak rugi. Hakikatnya dia telah rugi di dunia, tapi di akhirat nanti barulah zahir kerugian. Nampak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan pula kepada kita, beritahu pula kepada kita tentang golongan-golongan yang engkar, yang degil. Maknanya Allah Ta'ala masih lagi menceritakan sifat-sifat ataupun perangai-perangai golongan-golongan penentai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab dia. Dia sebut tujuan dia supaya kita ni mengaji dan kita memahami sifat-sifat mereka. Tujuan kita mengaji dan memahami sifat mereka adalah untuk keselamatan diri kita, supaya kita ni tidak memiliki pun salah satu daripada sifat-sifat golongan ni. Sebab ini adalah merupakan sifat-sifat yang celaka. Ada dia pada seseorang, maka alamat kecelakaan seseorang. Jadi kita mengaji kita Allah ni tujuan dia nak kenal ni. Kalau berkenaan dengan golongan musyrikin, maknanya kita nak kenal sifat-sifat musyrikin. Mengaji ayat tentang golongan-golongan Ahlul Kitab bermakna kita nak kenal perangai dia, kepunahan dia, kerosakan dia duk mana. Dengan cara tu kita tidak akan melakukan kerosakan yang sama. Itulah yang dimaksudkan daripada kalam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, akan putus rantai Islam satu demi satu sekiranya lahir daripada kalangan orang Islam mereka-mereka yang tidak kenal siapa tu jahiliah.
Maknanya golongan-golongan penentai Nabi tu, zaman dia tu, kalau kita tak kenal dia kan, nah, maka dibimbangi kita terdedah kepada bahaya yang mereka pernah alami. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala sebut, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu masih mengkufuri Allah. Nah, kufur sini maknanya bagaimana kamu masih lagi tidak mentauhidkan Allah. Nah, sebab tu ulama tafsir apabila takfuruna billah ai takfuruna bitauhidillah. Nah, takfuruna bitauhidillah, bagaimana kamu masih mengingkari, bagaimana kamu masih mengkufuri untuk mentauhidkan Allah, sedangkan wa kuntum, sebelum ini kamu amwata. Nah, amwata, Ibnu Abbas tafsir dia kata atraba, sebelum ini kamu tu masih lagi tanah, maknanya sebelum ini kamu tak ada lagi. Sebelum ni muda mana ada mu, tiba-tiba mula lahir atas muka bumi. Lepas pada tu mu pula akan hilang pula daripada muka bumi. Nah, maknanya peringkat mula-mula kamu tu tak ada tu ditakbirkan, dikira sebagai mati. Lepas pada tu fa'ahyakum, kemudian daripada kamu tidak ada langsung, Allah ada ke kamu. Maknanya Allah yang cipta kamu, Dia cipta kamu, Dia memelihara kamu, Dia mengurus mentadbir segala urusan kamu, Dia belaka. Dia menunai hajat kamu, Dia menyelesaikan masalah kamu, Dia belaka. Lepas tu tuntutan daripada Dia supaya kita ni mentauhidkan Dia. Dalam ibadah ko, dalam isti'anah, dua-dua tu kena tauhid Dia belaka. Tapi kamu masih mengingkari, kamu masih mengkufuri, tak saya terima seruan tauhid. Nah, yang mana seruan tauhid tadi aku sampaikan melalui utusan aku, Rasul aku. Mu tak saya terima. Nah, kalau kira-kira kamu siapa dia buat? Allah baki. Siapa dia buat? Maknanya siapa yang mencipta kamu? Kenapa? Jadi kaifa takfuruna billah, bagaimanakah kamu masih mengingkari? Maknanya bentuk soalan tapi nak ayatnya tidak patut sebenarnya kamu mengingkari. Tidak patut kamu mengingkari sebab Allah cipta kamu. Allah buat kamu, rezeki hak mu kecapi. Tak, boleh makan, boleh minum, kamu boleh berteduh, kamu boleh pergi sana, pergi sini dengan mudah, dengan kenderaan yang disediakan oleh Allah. Tak, semuanya Allah belaka. Sebab bumi Allah buat, langit Allah buat, matahari Allah buat. Apa dia lagi? Benda-benda yang merupakan unsur-unsur penting dalam kehidupan kamu, semua Allah buat belaka. Jadi tak patut sebenarnya kamu mengingkari, kamu mengkufuri Allah. Nah, kemudian selepas pada tu summa yumitukum, mula-mula daripada manusia tidak ada, Allah ada ke dia. Dah, tidak ada, mula-mula dia panggil mati pertama manusia. Kemudian Allah ada ke? Allah cipta, Allah hidupkan kita. Itu dia panggil hidup yang pertama kita. Mati mula-mula kita tidak ada atas muka bumi. Mati pertama kita. Kemudian hidup yang pertama kita, ni kita hidup atas muka bumi. Hidup pertama kita. Dia setiap manusia hidup 2 kali, mati 2 kali. Tak lebih pada tu. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Nah, sabit dalam surah Ghafir, Rabbana amatna masnatain wa ahyaitana snatain fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Wahai Tuhan kami, ini kalimah-kalimah orang kafir dalam neraka, Allah nakal sebut dalam kitab Allah. Nah, wahai Tuhan kami, kamu telah mematikan kami 2 kali. Kemudian kamu telah menghidupkan kami 2 kali. Maknanya orang kafir duduk dalam neraka tu sampai tahap dia mengakulah, dia nak buat pengakuan tu, dia royak macam-macam kepada Allah. Pengakuan, pengiktirafan dia. Memang betul ya Allah, Engkau telah matikan kami 2 kali, Engkau telah hidupkan kami, ciptakan kami 2 kali. Dah. Maknanya 2 kali 2 kali. Lepas tu fa'tarafna bidzunubina. Nah, lah ni kami mengakulah, memang betul kesalahan-kesalahan kami buat, memang semasa hidup atas dunia kami buat syirik ya Allah, salah belaka kami. Lah ninya kami nak mengaku lah ni segala-gala. Nah, tujuan mengaku gapo? Fahal ila khurujin min sabil, adakah jalan nak keluar daripada neraka? Adakah sebarang peluang untuk kami nak terbit daripada neraka? Tak boleh tubik pun rehat setengah hari tak pada. Tak ada rehat sikit rabuk untuk kamu. Nah, Allah jawab gitu dalam kitab dia. Jadi sabit daripada ayat surah Ghafir dan juga ayat ni membuktikan dia adalah merupakan akidah kita ahli sunnah wal jamaah, setiap orang mati 2 kali, hidup 2 kali. Nah, mati yang pertama sebelum manusia diciptakan. Hidup yang pertama kita hidup atas dunia Allah ni, beranak tu dikira hidup pertama.
Kemudian thumma yumitukum, kemudian ya Allah, dia mematikan kamu. Maknanya Allah Ta'ala mematikan kamu. Mati kali kedua. Selepas pada tu thumma yuhyikum, setelah mati kali kedua duduk di alam barzakh, kemudian kebangkitan hari kiamat nanti. Setelah berlaku tiupan sangkakala, maka itu dikira yuhyikum, dia pula menghidup kamu untuk kali kedua. Lepas pada tu tidak berlaku hidup mati, tidak berlaku hidup mati. Bagaimanakah seorang itu boleh mendakwa makilah hidup 9 kali? Canggah terus dengan kita Allah. Hak kita sedihnya orang jenis biasa pakai serbai kecek dengan kita lagi ni. Lepas tu kadang-kadang setengah ada orang tu pula buat modal ngajar, dia kata hamba jumpa dengan makilah ni tak mati lagi, dia mati dah banyak kali tapi hidup lagi. Hamba jumpa dia masa hamba duduk semaya di satu surau di Pahang tu, pukul 2 pagi dia kata hamba jumpa dengan dia. Bagaimana kau dakwaan ni boleh tubik? Tak ngaji kita Allah kau? Ni kita kata ni bahaya ni kadang-kadang. Maknanya dakwaan tu boleh berlaku macam-macam. Lepas tu kalau hak serupa makilah, kita kata jin boleh ngupa. Tak pelik apa nak peliknya, boleh jadi jin ngupa dia ataupun pelanduk dua serupa ke. Kita bukan nak menyalahkan makilah tu, tapi dakwaan dia boleh hidup sampai 9 kali tu bagi mana? Kita orang Islam. Orang Islam ni akidah kita ni, hidup seseorang mati seseorang 2 kali. Sabit dengan ayat dalam surah Ghafir dan juga surah Baqarah. Nak tahu mana ayat Quran ni? Kalaulah khabar, ayat ni berbentuk pemberitahuan, dipanggil ayat berbentuk khabariyah. Kalaulah boleh lagi kona lagi kepada makna lain, bermakna perkhabaran, berita daripada Allah ni tidak betul dan tidak mungkin berlaku. Daripada ayat khabariyah tidak berlaku nasih mansuh. Ayat yang dikatakan berlaku nasih mansuh tu hanya pada ayat hukum. Daripada wajib, nasah hukum wajib jadi sunat. Jadi boleh jadi. Tapi kalau ayat pemberitahuan, mula-mula ayat gini, lepas tu ubah cerita, tak betul, cerita dulu cerita gini, itu dia panggil satu pembohongan. Kizbun. Dan kalau kita kata kizbun pada kalamullah, ini suatu mendustakan Allah. Ataupun iftira' ala Allah, mengada-gadakan dusta terhadap Allah. Jadi kena beringat. Begitu juga lah dengan orang mana-mana mati sekalipun, dia apabila mati, dia duduk di alam lain. Mati dia tu dia duduk di satu alam lain, dipanggil alam barzakh. Alam barzakh ni alam tempat menghimpunkan orang-orang mati. Lalu roh baik-baik akan duduk berada di illiyin, roh jahat-jahat akan berada di sijin. Masa mana nak jenguk kita atas dunia ni? Masa mana nak mari? Sebab tu dalam perkhabaran wahyu tidak ada menyebut roh orang ni kembali, ada. Lepas tu mari mana ada sebut? Ada daripada cerita-cerita, confirm kita boleh cak jari cerita tersebut ada masalah. Sama ada masalah dia pada matan dia, ataupun masalah duduk pada orang jebak buat cerita. Dia tak boleh lari. Sebab satu-satu khabar tu kita nak terima dia, di antara usul dirayahnya, jangan wicanggah dengan kita Allah. Jangan wicanggah dengan kita Allah. Kalau canggah dengan kita Allah, kok mana? Kalaulah dia tu masih boleh dirawat dengan cara khabar tersebut ditakwil. Hak ni usul ni, Quran ni usul. Jangan kita nak guna satu khabar yang kita dengar daripada orang, kita takwil Quran, salah. Quran ni jangan takwil dia ikut suka-suka. Nak takwil pula kerana satu berita yang tidak pasti lagi betul ke tidak betul. Dia panggil satu berita yang masalah. Ada muhmal, ada ihtimal. Boleh terima ke tak boleh terima? Hak ni qat'i ni, mutawatir. Tak boleh ingkar sikit rabuk ni. Jadi kalaulah zahir makna dia yang bertembung, maka hak ni kita kena jadikan dia sebagai usul, hak tu kita kena takwil. Kalaulah boleh takwil lagi. Tapi kalau tak boleh takwil juga, bermakna tak boleh pakar. Itu kaedah dalam Islam kita. We kena cerdik sampai situ tu. Supaya kita tidak mudah diperbodohkan oleh golongan-golongan yang tidak mengaji kita Allah. Dengan kata lain, orang yang tak mengaji kita Allah ni banyak. Tuan-tuan nak tahu bagaimana cara mereka, teralah tuan-tuan cari salah seorang daripada anak murid Ayah Ping, hak hakka. Lagu mana dia kecek. Kalau bah kita duk mengadah, duk mari semaya masjid gebah beleping kepada dia. Puak-puak ni bahagian guna akal nombor 1. Yang belik habis-habis. Kita pun kita biasa main akal dengan puak dia pun rebah kita. Dia tanya kita Faizal mana? Kita rakyat ni tak ada Faizal, dia kata. Puak Faizal mana? Kita pun mari letah ni pun akli you ni, puak guna akal ni. Kita kata siapa ajar gitu nak kenal Tuhan lagi tu.
Dia pun bila dengar gitu, tak lagi. Nah, jadi dari lebih main dengan pok dia. Maknanya dari segi auta tu memang bisa pok dia. Tu kena beringat. Nah. Jadi berkenaan dengan hidup manusia, hidup 2 kali, mati 2 kali. Tu dalam Quran sebut, dalam Baqarah ada sebut, dalam surah Ghafir lagi ada sebut. Nah, dua-dua tu maknanya 2 ayat Quran tu dia kira gagah dah. Lepas tu dalam hadis lain tu banyak lagi lah. Summa kemudian ilaihi turja'un. Dia hak cipta kamu. Dah, daripada kamu tidak ada, dia adakan kamu. Setelah kamu ada sekian-sekian tempoh di atas muka bumi, dia mematikan pula kamu. Sebab manusia hidup atas dunia ni bertempoh dia panggil. Dah, tempoh singkat ataupun tempoh lama. Kukuk mana pun satu masa manusia tu akan tinggal dunia. Dah. Setiap manusia yang mari lagi tu, tidak pernah lagi daripada zaman dulu sampai hari ini tidak ada lagi pernah manusia yang hidup kekal lama. Tak ada. Mati berlaku. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bila kata yang bernyawa pasti merasai mati. Mati berlaku. Nak kata ada hidup lama kekal tak ada mati buat selama-lamanya, tak ada. Akan mati berlaku. Hak tu hak jelas. Nah. Jadi kamu daripada tidak ada, dia adakan kamu, dan kamu pun tahu hidup kamu atas dunia ni, dah. Hidup kamu atas dunia ni tak lama pun sebentar. Ini di antara hujah yang mana kalau kita cerita kepada orang kafir hanguk pala ni. Dah. Orang kafir kalau kita kata dia mau mati ke tak, jangan hanguk pala mati. Mati juga. Cuma dalam akidah dia, faham dia panggil ada raja'ah. Raja'ah ni maknanya kita mati lah ni, lepas tu kita akan hidup pula atas dunia, nah, alam lain. Hidup kali kedua. Macam kepercayaan setengah-setengah Hindu lagi tu kan. Kadang-kadang ada dari cerita Hindustan, dia ni mati. Lepas tu kabar-kabar beranak. Beranak anak tu besar-besar tu perangai sepon ni. Ni sebenarnya hero tu. Nah. Jadi cerita-cerita kita tengok pun janganlah kita tu lemah situ. Dah, kena ambil kira juga. Tengok cerita biarlah, kalau tengoklah cerita hok molek-molek tak payah tengok. Tapi kalau tengok juga biar ambil ibrah. Dah. Tapi cerita-cerita nak ambil ibrah ni cerita tak ada maksiat. Kalau cerita ada maksiat, ambil ibrah kat mana? Dia bukan panggil ambil ibrah tu, dia panggil ghairah, dia panggil. Nah, tu kena beringatlah. Kok mana pun kalau cerita-cerita gak tak lepas daripada pasangan hero-heroin. Bila kata heroin kalau kafir gak aurat tak jaga. Pas kita tengok dia tu, kita dikira tengok aurat. Supa je, merasakan syahwat. Dah. Tapi kalau lah ada cerita-cerita hak tak ada belaka tu, tengok cerita. Contohnya cerita-cerita bab perai tapi tidak ada aksi hero-heroin, tak ada. Nak tengok juga, nak ambil ibrah, kena ambil ibrah. Kalau dia tu agama lain, tengok, cuba perhati tengok molek. Jangan duk orang alik tengok sebagai hiburan. Hak itulah menyebabkan seorang tu jadi lalai. Jadi Allah beritahu, dia cipta kita, dia yang cipta daripada tidak ada kepada ada. Lepas tu dia mati. Lepas pada mati dia hidupkan semula. Belakang-belakang dia belakang. Lepas hidup mungkin mana wahai manusia? Tak pergi ke lain. Mu duk beragah hidup atas dunia ni. Atas dunia ni memang tak zahir mu ngada Allah. Di akhirat nanti akan zahir lah. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Mu nak lari mana? Jadi mu duk manga awak degi atas dunia tak saya taat perintah aku. Dari segi akidah tuntutan kamu juga mengkufuri, kamu juga syirik kepada aku, maka mu nak lari mana? Hidup matimu pun aku buat, Allah kata. Lepas pada tu setelah mana kebangkitan terakhir kamu juga, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi nakkah kamu jadi orang yang ngada Allah Taala hal keadaan Allah murka, ataupun kamu nak jadi seorang yang mengada Allah dengan keadaan Allah redha? Pilih hak mana-mana. Dah. Kemudian ayat depan ni lagi ni, ayat ini sebagai dalil. Kita sudah dengan ayat ni. Sebab depan tu berbahasa lain. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Dialah yang telah menciptakan. Inilah yang kita kata dalam rubuk yang pertama dalam kitab Allah. Apabila Allah Taala sebut ayat-ayat yang ada hubung kait dengan akidah, iaitu ayat-ayat yang menceritakan tentang zat dia, kebanyakannya menyebut tentang sifat khaliqiyah Allah. Sifat dia tu satu zat yang maha mencipta. Jadi dalil-dalil banyak kita jumpa ni bab cipta belaka. Dia yang cipta kamu daripada tidak ada kepada ada. Dia cipta bumi yang kamu duduk. Dia yang jadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai binaan. Semua dia buat belaka. Maknanya dia sebut dalam rubuk yang pertama, kebanyakan ayat-ayat tauhidiyah dia panggil. Allah menzahirkan sifat khaliqiyah dia. Jadi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan untuk kamu segala isi yang ada di atas muka bumi ini, semua sekali.
Nah, ta'yid kepada ayat ni, ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, maknanya apa sahaja nikmat yang kamu kecapi hari ni, maka itu semua adalah nikmat daripada Allah. Jadi semua apa yang ada di atas muka bumi ni adalah merupakan ciptaan Allah. Allah raya. Mu duduk hidup atas dunia, mu nak mentah kat mana? Mu berjalan atas jalan yang Allah Ta'ala buat. Segala-gala, udara hak mu sedup, Allah buat juga. Air, Allah Ta'ala buat juga. Kemudian setelah pada itu, thumma stawa ila sama. Nah, summa ni bukan bermakna berturut, dipanggil summa litafawut bainal amrain, untuk nak memisahkan dua perkara. Bukan kata lepas buat cipta bla-bla kalau di bumi gak, lepas tu buat langit pula. Dah. Sebab mufassir ayat lagi tu. Contohnya summa ni untuk membezakan dua perkara. Mula-mula Allah Ta'ala sebut dia yang mencipta segala-gala apa yang ada di bumi. Kemudian summa stawa ila sama, kemudian dia qasad kepada langit, fasawwahun sab'a samawat. Lalu Allah Ta'ala ciptakan langit jadi 7 lapisan. Nah, ini kudrat Allah. Nah, dia beritahu tentang kudrat dia. Maknanya dia buat belakang segala-gala makhluk yang ada atas muka bumi. Kemudian hak di langit pun dia juga buat. Itu dia panggil menzahirkan kudrat dia. 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, dia belakang buat. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan ilmu dia pula. Kudrat dia nak beritahu kudrat yang sempurna. Ilmu Allah nak beritahu ilmu Allah sempurna. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala terhadap setiap makhluk yang dia ciptakan itu alimun. Dah, maha mengetahui. Maknanya dia sudahi akhir bab ni dengan 2 sifat. Sebab tu Imam Fakhruddin Ar-Razi beritahu, siapa-siapa yang faham 2 sifat Allah ni, iaitu sifat kudrat dan juga sifat ilmu Allah. Nah, sebenarnya kalau dia faham betul-betul 2 sifat ni, cukup dah untuk dia tu kenal Allah. Sebab apa? Sebab apabila seorang manusia tu dia kenal, dia faham Allah Ta'ala memiliki kudrat sempurna, orang lain tak ada kudrat sempurna. Bila dia faham Tuhan dia lagi tu, segala masalah dia akan adu kepada Allah. Kalau dia ada hajat, dia rasa dah Tuhan dia ni memang segala hajat ni yang boleh selesai, dia akan mengadu terus kepada Allah. Sebab dalam hati dia memang rasa aku ada Tuhan yang maha berkuasa untuk nak buat segala-gala. Maknanya dia faham sifat kudrat Allah. Yang kedua, apabila seorang hamba tu faham, dia tahu Allah Ta'ala memiliki ilmu yang sempurna. Maknanya dia duduk mana sekalipun, apabila dia doa pada Allah, Allah tahu masalah dia, Allah dengar doa dia. Gimana pun nak buat tak terkalu, tak boleh apa. Kami ni sentiasa diperhatikan oleh Allah, di dalam perhatian Allah. Maka dia akan jadi seorang hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Dan segala-galanya dia akan memohon kepada Allah, akan minta kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala pun sarankan supaya minta dengan dia melalui perantara Asma'ul Husna. Jadi tajuk depan ni kita akan baca pada 2 minggu akan datang, insya-Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.